Oh, hai guys, selamat kembali ke set terbaru Kupi Kupi Go. Saya kembali lagi untuk sebuah lagi topik menarik hari ini. Tapi sebelum tu, sekarang saya berada di studio terbaru Kupi Kupi Go di headquarters Tinkervault. Kami telah pun berpindah ke sini dan itulah kenapa kami hilang dalam masa beberapa minggu ni. Dan mulai dari hari ini, di sinilah episod Kupi Kupi Go akan dirakamkan. Dan tanpa melengahkan masa lagi, topik hari ini sesuai untuk peminat filem horor ataupun filem seram. Tapi bukan filem seram yang biasa. Ini adalah filem-filem yang diinspirasikan dari kisah benar. Dari kisah seorang bomoh yang sebenarnya seorang pembunuh sehinggalah kisah seorang wanita yang terpaksa berkahwin dengan hantu. Sekali dengar macam filem-filem yang mengarut, tetapi filem-filem ini diinspirasikan dari kisah benar. Hai guys, anda bersama saya Ekram sekarang di studio baru Kupi Kupi Go. Ini adalah 5 filem seram yang diinspirasikan dari kisah benar di Asia. 5. Danur, filem Indonesia. Danur ialah terma kepada bau busuk yang keluar dari badan mayat ataupun bangkai. Terma ini dijadikan tajuk sebuah filem horor Indonesia yang diarahkan oleh Awi Suryadi yang disiarkan pada tahun 2017 dahulu. Watak di dalam filem tersebut bernama Risa, seorang anak gadis yang berumur 8 tahun. Tragis, bila semasa Risa masih kecil, dia sering ditinggalkan berseorangan di rumah disebabkan ibu bapanya sering sibuk bekerja membuatkan dia kesunyian. Tapi tidak beberapa lama kemudian, ada beberapa orang kanak-kanak yang sebaya datang menemani Risa ke rumah. Mereka akan bermain dan menemani Risa saat dia kesunyian. Tapi apa yang menakutkan dan apa yang misteri, kanak-kanak tersebut bukanlah manusia, tetapi makhluk halus yang hanya Risa boleh nampak. Dengan itu banyak insiden pelik berlaku menyebabkan keluarganya memutuskan untuk berpindah rumah. Walaupun berpindah, Risa masih lagi berjanji tidak akan melupakan teman-teman gaibnya. Ada ketika kalau dia mahu memanggil rakan-rakannya dari alam lain tadi, dia akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan khas oleh Risa sendiri. Dan filem ini diadaptasikan dari novel karya seorang penulis yang dikenali sebagai Risa Saraswati dengan tajuk novel Gerbang Dialog Danur. Novel tersebut menceritakan tentang kisah pengalaman yang dialami olehnya sendiri yang memiliki panca indera keenam ataupun sixth sense, di mana dia boleh melihat makhluk gaib sejak dia masih kecil lagi, membuatkan dia berkawan dengan makhluk halus. Kembali kepada filem tadi, apa yang menakutkan, pelakon yang memainkan watak Risa, Prilly Latukonsina, berkongsi pengalamannya diganggu oleh susuk seorang wanita tua ketika membuat penggambaraan. Ini membuatkan dia tidur memeluk Al-Quran. Begitu juga bila tayangan perdana filem Danur ini, di sebelah Risa ada 5 kerusi kosong yang dibentangkan kain putih. Kononnya, rakan-rakan Risa tadi ada duduk bersamanya untuk menonton filem tersebut. Memang terang lagi bersulu, ini semuanya gimmick, tapi gimmick yang cool untuk filem dari kisah benar Danur. Apapun tadi saya cakap, kita sekarang berada di studio baru Kupi Kupi Go. Kalau saya cerita duduk je, bagus kita jangan pindah kan? Dengan itu, saya mahu bawa semua goers di sekitar kawasan Tinkervault HQ, tempat di mana Kupi Kupi Go berada sekarang. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitulah kisah seterusnya di mana seorang bomoh yang berpindah randah dari satu kampung ke kampung yang lain, di mana dia mengahwini salah seorang anak gadis di sebuah kampung. Bila orang sangka bomoh ini adalah penyelamat, sebenarnya dia menyembunyikan satu rahsia yang menjijikkan.
Asato Masagamaya. Itulah filem Kumantong, sebuah filem dari Vietnam. Filem Kumantong, arahan pengarah Ham Tran dan Lee Bin Giang, disiarkan pada tahun 2019. Filem ini menceritakan kisah seorang gadis kampung bernama Soy yang bisu dan pekak tinggal di sebuah kampung terpencil. Mau dijadikan cerita, Soy telah berkenalan dan jatuh hati dengan seorang bomoh handal dikenali sebagai Lu Huin. Lu, bukan Lu, tetapi Lu di dalam filem ini mampu mengubati hampir semua penyakit dan dia memang popular di kalangan penduduk setempat. Setelah lama berkenalan, Soy dan Lu pun berkahwin. Tapi kisah tragis dan sadis mereka mula terungkai satu persatu selepas berkahwin. Hidup masa berkahwin tidak seindah seperti yang dibayangkan oleh Soy. Bila dia dapat tahu Lu, bukan Lu tetapi Lu di dalam kisah ini, kisah silam Lu yang selama ini disembunyikan. Suaminya tadi sebenarnya mengamalkan ritual mengorbankan nyawa manusia sebagai syarat untuk satu jenis ilmu hitam dikenali sebagai Kumantong. Bukan itu sahaja, setelah Soy tahu suaminya sebenarnya seorang pembunuh, Lu mengajak Soy bersubahat. Tetapi Soy enggan, malah dia tekad untuk mendedahkan kegiatan suaminya dan membawa dia ke muka pengadilan. Kisah ini diinspirasikan daripada sebuah kisah legenda yang pernah berlaku di Vietnam dari tahun 1977 sehingga tahun 2002. Seorang lelaki yang dikenali sebagai Pham Van Tan yang tinggal di daerah Dong Thap, kononnya mengaku sebagai pengubat ataupun bomoh, di mana orang ramai percaya dengan kuasa yang dimilikinya. Selepas berkahwin dengan seorang penduduk tempatan, akhirnya semua kegiatannya terbongkar. Rupa-rupanya, dia akan membunuh sesetengah wanita mengandung yang datang berubat. Dia percaya darah dari wanita mengandung ini boleh memberikan dia kuasa sakti. Kegiatan ini tiada siapa yang tahu selain istrinya sendiri. Bila ramai wanita yang dilaporkan hilang, dia disyaki. Bomoh tu menimbulkan syak wasangka orang kampung. Tidak sehingga istrinya sendiri membongkar kegiatan Pham, membawa dia ke muka pengadilan. Itu adalah filem kedua. Untuk filem yang ketiga, apa kata saya bawa anda keluar daripada studio Kopi Go, kita tengok apa yang ada di Tinkerbot HQ. Filem tadi itu adalah tentang seorang wanita yang berkahwin dengan seorang lelaki yang orang ingat baik, tapi sebenarnya seorang lelaki durjana. Filem seterusnya melibatkan seorang wanita yang terpaksa berkahwin bukan dengan seorang lelaki tetapi dengan seekor hantu. Itu adalah filem dari Malaysia, filem yang dikenali sebagai The Ghost Bride. Filem seterusnya ialah filem dari Malaysia, #Malaysia Boleh. Ini adalah sebuah filem yang diarahkan oleh pengarah dari Taiwan dan Malaysia, Kwek Shia Chuan dan Ho Yu Hang, ditayangkan pada tahun ini, tahun 2020 sebagai sebuah siri original Netflix. Menarik bila The Ghost Bride berlatar belakangkan zaman era kolonial Selat Melaka pada tahun 1890-an dahulu. Filem ini menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Li Lan yang dilamar oleh sebuah keluarga untuk mengahwini anak lelaki mereka yang telah meninggal dunia. Dengan erti kata lain, dia menjadi isteri kepada hantu. Lilan ni walaupun teragak-agak untuk menerima lamaran, sebenarnya terdesak sebab kalau dia bersetuju, keluarga Lilan akan terlepas dari hutang piutang yang membelenggu keluarga mereka. Maka dengan perasaan terpaksa berkahwinlah dia dengan hantu tadi. Ialah apa yang dia expect. Kahwin dengan hantu memang banyak kisah pengalaman misteri yang terungkai melibatkan alam manusia dengan alam mistik yang dialaminya. Kisah ni penuh dengan misteri dan penuh dengan drama. Dan apa yang menarik, filem ini diinspirasikan daripada buku novel yang ditulis oleh penulis Yang Secho, melibatkan sejarah yang benar-benar berlaku di kalangan masyarakat Cina di Selat Melaka sekitar tahun 1800 dahulu. Menurut penulis buku tersebut, budaya untuk mengahwinkan anak perempuan dengan roh yang sudah meninggal dunia memang sebuah budaya yang benar-benar diamalkan suatu ketika dahulu.
Selalunya, mereka akan mendapat mimpi dari anak mereka yang telah meninggal dunia. Kononnya mahu berkahwin. Dengan itu, untuk memenuhi permintaan ini, ritual perkahwinan pun dilaksanakan. Budaya ataupun kepercayaan perkahwinan mistik ini bukanlah eksklusif ataupun terhad untuk budaya masyarakat Cina. Tetapi masyarakat Melayu pun berkongsi kepercayaan yang sama. Tapi kalau kita berkahwin dengan bunian di alam gaib. Dan itulah kisah filem The Ghost Bride hasil inspirasi dari kisah benar. Dan untuk filem yang seterusnya, ingin saya membawa goers ke sebuah ruangan yang kami gelar ruangan chill. Di Tinkervault, kami cuba untuk buat satu working environment di mana kalau anda penat, anda rehat. Seperti berada di rumah. Begitulah juga dengan goers. Saya mahu goers rasa di rumah kalau tengok video Kupi-Kupi Go. Cakap pasal rumah, filem seterusnya adalah sebuah filem yang melibatkan rumah yang dihantui oleh semangat jahat. Dari filem Cina, kita lihat pula filem Tamil. Mungkin untuk peminat-peminat filem Tamil di sini, awal bukanlah sebuah filem yang asing lagi. Ada yang menganggap keseraman filem ini setaraf Conjuring. Diarahkan oleh Milin Rao, disiarkan pada tahun 2017 dahulu. Filem ini menceritakan tentang sebuah pasangan yang dikenali sebagai Dr. Krishna dan isterinya Lakshmi yang selama ini tinggal dengan bahagia di sebuah rumah yang terletak di kaki gunung. Tapi kehidupan bahagia mereka tidak kekal lama. Bila sebuah keluarga yang penuh dengan misteri dikenali sebagai keluarga Paul baru berpindah masuk ke rumah bersebelahan. Menyangka yang jiran mereka ini keluarga yang normal, mereka silap sama sekali bila rumah mereka mula diganggu. Pada asalnya, mereka sangka keluarga Paul yang mengganggu mereka. Rupa-rupanya, gangguan tersebut angkara semangat jahat yang marah kepada keluarga Paul bila mereka berpindah masuk ke sana. Keluarga Paul mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Jennifer dan ada satu babak di dalam filem ni, dia dirasuk tiba-tiba bercakap Cina. Selain itu, gangguan kanak-kanak berlari di dalam rumah, ketukan menakutkan dan pelbagai lagi pengalaman yang mengerikan. Pendek kata, banyak jenis semangat yang datang. Ada yang ganas, ada yang mahukan darah, tapi ada juga semangat baik yang mahu membantu mereka. Dan disitulah kehidupan mereka mula terumbang-ambing. Dan sebenarnya, filem ini diinspirasikan dari sebuah kisah benar yang berlaku kepada rakan-rakan pengarah awal sendiri. Sebelum pengembaraan dimulakan, pengarah awal Milin Rao menemubual ramai orang yang mempunyai pengalaman menyeramkan. Dia kumpulkan kisah-kisah mereka ni untuk diceritakan semula di dalam filem awal. Tiada kisah khusus yang ada dinyatakan, tetapi itulah inspirasi daripada filem awal. Dan seperti yang anda lihat, saya bawa anda tengok di sekitar Tinkervault Headquarters. Banyak lagi background-background yang kita boleh gunakan untuk episod-episod yang seterusnya. Semoga lepas ni konten-konten di Kupi-Kupi Go akan jadi lebih versatile lagi. Macam juga filem seterusnya, bukan satu filem tetapi beberapa siri filem. Dan setiap filem menceritakan kisah-kisah mistik yang berbeza. Filem dari Turki yang dikenali sebagai Sicin ataupun sebutannya Sijin diarahkan oleh Alper Mesci, ditayangkan pada tahun 2020. Sicin disiarkan secara bersiri di mana setiap episod tu menyampaikan mesej kisah yang berbeza-beza. Ada kisah sepupu yang menaruh hati, dendam suami kepada isteri, kisah suami isteri yang menolak takdir kehilangan anak, dan kisah si roh penghuni rumah. Sicin yang membawa maksud kitab ritual sihir amalan syirik orang Turki. Apa yang menarik dan menakutkan, bukan saja kejadian yang dipaparkan diinspirasikan dari kisah benar, tetapi jampi serapah yang dibaca di dalam filem itu juga adalah benar. Itulah ada yang mengaku diganggu setelah menonton filem ini. Filem Sicin ini menjadi tular pada tahun 2020. Contohnya hasil perkongsian Siti Nurfarain Anwar di Facebook. Katanya selepas menonton Sicin, dia tidak dapat tidur lena. Dia mimpi yang bukan-bukan dan ada ketika dia mimpi diganggu ular. Begitu juga dengan seorang lagi pengguna menggunakan nama Flora Pinky. Katanya ada suara anak kecil yang datang mengganggu dan dia pernah dilempar dengan sesuatu ketika berada di dalam rumah. Begitulah impact Sicin kepada para penonton. Macam mana pula anda? Adakah anda pernah menonton Sicin? Adakah anda pernah diganggu? Dan itulah perkongsian topik menarik kita pada hari ini.
Sambil-sambil saya berkongsi topik menarik, sambil-sambil kita tengok kawasan sekeliling, think about headquarters ataupun TVHQ di mana studio Kupi-Kupi Go sekarang berada. Dan mungkin ada yang tanya, Ekram, studio sudah baru, tapi jaket tu bila mau tukar baru? Cakap pasal jaket ni, saya rasa saya sentimental dengan jaket ni. Sebab kalau gowes perasan, jaket ni lama sudah saya pakai. Sampai koyak rabak sana sini pun saya masih pakai. Sebab saya rasa sentimental. Macam yang saya rasa dengan gowes-gowes yang ikut saya. Dari saya rakam dalam rumah. Daripada saya guna lapis meja untuk green screen, sampailah saya guna bangku jadi tripod sekarang ni. 5 tahun kemudian, kita ada studio sendiri di Think About Headquarters dan akan lebih banyak lagi episod dan konten-konten yang lebih versatile selepas ini sebab kita ada tempat baru, kita ada space baru, banyak benda yang kita boleh buat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang menyokong Kupi-Kupi Go. Tujuan saya tunjuk kawasan sekitar Think About dan juga kawasan sekitar studio Kupi-Kupi Go ni bukan untuk riak ataupun menunjuk-nunjuk, tetapi niat saya untuk memberikan perkembangan terbaru kepada semua goers. Dengan harapan saya dapat memberikan lebih banyak pembaharuan lagi di Kupi-Kupi Go untuk tontonan anda semua. Road to 1 million subscriber, Kupi-Kupi Go menarik setiap hari. Ooh.